Berita menarik hari ini di asoka.com, Kamis 9 Desember. Baiklah, seperti biasanya kita mulakan berita menarik hari ini dengan perkembangan COVID-19 di Sabah, di mana satu lagi kluster COVID-19 berkaitan jangkitan dalam institusi pendidikan dilaporkan di Sabah hari ini. Kluster di Bot Timbua di daerah Ranau itu dilapor berpunca daripada seorang guru lelaki yang dikesan positif COVID-19 melalui saringan kendiri baru-baru ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, siasatan dan saringan lanjut dalam kalangan kontak rapat kemudian mendapati seramai 31 orang lagi dijangkiti. Menurutnya, kesemua pesakit telah diasingkan dan dirawat sewajarnya. Antara lokaliti yang terlibat dengan kluster ini ialah Asrama SMK Timbua, Kuartus SMK Timbua dan Kuartus Sekolah Menengah Agama Muhammad Ali. Semalam Sabah merekodkan kluster Jalan Tuaran Bakut yang juga membabitkan institusi pendidikan iaitu Institut Pendidikan Guru IPG Ken di Tuaran. Dalam pada itu masih diberkata Sabah mencatat peningkatan sebanyak 7 kes hari ini berbanding semalam, menjadikan jumlah kes baru sebanyak 329 kes. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menekankan komitmen kerajaan pimpinannya untuk tidak mengenepikan perjuangan hak negeri ini, termasuk mengenai pemberian khas kepada Sabah. Jelasnya, beliau sedar tuntutan hak kerajaan Sabah itu penting kerana ia amat dekat di hati anak negeri ini. Sementara itu, katanya kejayaan perjanjian kerjasama komersial CCA di antara kerajaan negeri dan Petronas yang ditandatangani pada 7 Disember 2021 memerlukan kebijaksanaan, muhibah dan kesefahaman daripada kedua-dua pihak, selain memastikan hak perundangan memberikan perlindungan muktamad bagi kepentingan negeri. Menerusi CCA itu, Sabah akan mendapat perkongsian hasil berkaitan minyak dan gas yang lebih besar, penyertaan dan penguasaan yang lebih besar dalam hal minyak dan gas di Sabah di bawah satu rangka kerja perundingan komersial bersama dengan Petronas, sambil memastikan negeri Sabah mengekalkan hak perundangannya. Manakala masalah kekurangan bekalan air di Lahad Datu dijangka selesai apabila pembinaan loji rawatan air Lahad Datu siap pada Jun 2023. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, loji berkapasiti membekal 60 juta liter sehari itu dimulakan selepas perjanjian tambahan projek dimeterai pada 2 Mac tahun lalu. Katanya setakat 30 November 2021, kemajuan fizikal projek itu mencapai 7.4% berbanding 9.8% yang dijadualkan dengan kelewatan 2.4%. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya menjawab soalan Dumi Pinggiran Masdal mengenai status pembinaan LRA Lahad Datu di Sungai Segama. Apabila siap, Bung Mokhtar berkata loji baru itu disasar dapat membekal air terawat ke seluruh bandar Lahad Datu, kawasan Segama dan sebahagian kawasan Silam. Ketika ini 4 LRA sedia ada di daerah itu hanya mampu mengeluarkan 74.2 JLS berbanding permintaan yang mencapai 90 JLS. Berita seterusnya, bekalan elektrik kurang stabil dan tekanan bekalan air rendah di Pulau Bumbum antara cabaran dihadapi klinik kesihatan di pulau berkenaan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, beliau difahamkan walaupun selepas kerja menaik taraf blok pentadbiran dan kuartus klinik kesihatan dilakukan, namun terdapat 2 cabaran dalam operasi klinik berkenaan. Pertamanya berkenaan dengan bekalan elektrik. Bekalan elektrik daripada Sabah Electricity Sdn Berhad ke Pulau Bumbum adalah dalam keadaan yang kurang stabil. Di klinik tersebut mempunyai 2 set generator yang sudah usang. Keduanya adalah berkenaan dengan bekalan air yang begitu rendah di Pulau Bumbum. Bekalan air khusus untuk ke klinik itu juga dicatu. Jelasnya, beliau akan berhubung dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS dan juga Kementerian Kerja Raya dan Jabatan Air untuk mencari solusi bagaimana menambah keadaan yang sedang ditambah baik sekarang ini. Dalam soalan tambahan, Jaujan bertanya mengenai klinik kesihatan Pulau Bumbum yang masih tidak beroperasi. Syahelmi dalam pada itu memaklumkan perkara itu turut diambil perhatian dan akan melawat ke klinik berkenaan pada awal tahun depan untuk melihat keadaan sebenar.
Seterusnya, laporan wujudnya plot untuk menyerang Sabah dengan 600 pejuang membabitkan usaha dan persetujuan 19 datuk bandar dari selatan Filipina adalah tidak benar. Perkara itu disahkan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah ketika dihubungi diasoka.com hari ini. Memetik laporan yang dikeluarkan, Akhbar Desta hari ini mendakwa rancangan rahsia kumpulan militan Sulu itu dipercayai dibuat di selatan Filipina. Akhbar berkenaan turut mendakwa perkara itu lanjutan daripada laporan sebuah lagi akhbar luar negara, South China Morning Post, yang menyatakan kononnya satu pertemuan yang dihadiri 19 datuk bandar itu diadakan bagi membincangkan usaha merekrut 600 keanggotaan untuk mengintip dan menyerang negeri ini. Laporan itu turut mendakwa pertemuan berkenaan diatur pegawai kanan kerajaan tempatan di selatan Filipina. Sementara itu, Komander Kawasan Keselamatan Timur Sabah Eskom, Datuk Ahmad Fuad Osman berkata pasukan keselamatan itu akan menjalankan siasatan bagi mengesahkan perkara berkenaan. Katanya pasukan risikan Eskom sebenarnya sudah mendapat maklumat berhubung dakwaan itu sebelum ini dan malah cuba untuk mendapatkan maklumat lanjut. Dalam pada itu, Ahmad Fuad berkata kawalan sempadan dan rondaan sentiasa diberi perhatian ketat dari semasa ke semasa. Selain itu, beliau turut memberi jaminan setakat ini tiada pergerakan tidak normal yang dikesan berlaku di perairan negara ini. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.